Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق الله العظيم. Yang dikasihi ya Tuan Imam ahli dan kuasa, pengurusi dan kuasa kepada Masjid An-Naim dalam kebun ini, kepada teman-teman Tuan Bilal, Tuan Siap, kepada sahabat-sahabat yang mengenali saya daripada dulu lagi, kepada sahabat-sahabat yang dapat menghadirkan diri pada malam ini, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya pernah datang ke masjid ini satu masa dulu, masa saya jadi exco kerajaan negeri Selangor yang menjaga bagian agama dan infrastruktur. Saya rasa saya pernah datang kemari dan telah pernah memberikan kuliah di sini satu masa dulu. Saudara-saudara yang berhati sekalian, alhamdulillah malam ini besok cuti, saya datang di sini dengan kuliah maghrib. Besok pagi jam 3.45 di Surau Ar-Rahman, dengar cerita tak berapa jauh daripada sini. 3.45 pagi besok saya diminta mengimamkan yang pertama sekali solat tasbih, yang kedua solat sunat taubat, yang ketiga solat sunat hajat, yang keempat solat sunat witir. Selepas itu saya diminta untuk memberikan sedikit kuliah subuh, dan selepas itu mungkin ada minum-minum sikit. Lepas itu saya balik semula ke Kuala Lumpur. Jadi saya nak panjangkanlah saudara-saudara pada malam ini. Kalau tuan-tuan suami isteri tidak ada apa pagi besok 3.45 kita dapat bersama-sama di Surau Ar-Rahman. Saya datang daripada Taman Tun Dr. Ismail. Hari ini mungkin kurang trafik, tapi apa pun 35 minit, 40 minit tadi dalam perjalanan. Kalau saudara yang daripada sini ke Surau Rahman dalam 3-4 minit tak boleh datang, macam mana kita nak berjumpa dengan Allah? Orang 45 minit boleh datang, orang 3 minit tak boleh datang. Dan saudara-saudara, salah satu sembahyang yang kita nak buat ialah sembahyang sunat tasbih. Satu hari Nabi Muhammad SAW beritahu kepada sahabat, nakkah kau tahu wahai sahabatku, ada satu sembahyang yang pengendali kepada sembahyang itu, yang berlaku pada sembahyang itu, ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah tunggu mereka. Dan Nabi, sahabat-sahabat tanya, sembahyang apakah ya Rasulullah? Sembahyang fardu? Bukan sembahyang fardu. Sembahyang lain, sembahyang gerhana, bukan sembahyang gerhana. Tapi sembahyang ini kata Rasulullah, kalau boleh satu malam buat sekali. Tak boleh satu malam buat sekali, seminggu buat sekali. Tak boleh seminggu buat sekali, sebulan buat sekali. Tak boleh buat sebulan sekali, setahun sekali. Tak boleh dekat setahun sekali, seumur hidup sekali. Sahabat tanya kepada Nabi, salat apakah yang begitu hebat ya Rasulullah? Nabi menjawab, salatnya ialah salat sunat tasbih.
Sebagian tuan-tuan dah buatlah. Besok 3.45 kita mula tuan-tuan, 4 rakaat 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Dan kita menyebutnya keempat-empat rakaat itu ialah 300 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selepas itu kita buat bersama yang taubat. Saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW manusia yang tak pernah berdosa. Tak ada satu catatan dosa pun pada diri Nabi Muhammad SAW. Hati baginda putih melepak, hati Hasan Ali sehitam-hitamnya. Nabi tak pernah berdosa. Tak ada satu pun catatan dosa. Hasan Ali ini bertapuk-tapuk dosa dia. Maka Hasan Ali perlulah bertaubat dan melakukan semua taubat. Nabi ikut hadis bertaubat dalam keadaan tak berdosa, tapi bertaubat 70 kali satu hari. Ada hadis berkatakan 100 kali satu hari. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan bertaubat satu hari? Berapa kali tuan-tuan sembahyang taubat dalam seminggu? Berapa kali tuan-tuan sembahyang taubat dalam sebulan? Kalau jawapannya tak ada, maka tuan-tuan kena fikir panjanglah malam ini. Dan tempatnya tersedia di surah Ar-Rahman, dekat dengan tuan-tuan dekat sini. Dijemputlah dengan segala hormatnya. Yang mengajar ni Pak Wahab namanya tuan-tuan. Ada Pak Wahab? Pak Wahab sibuk dia mengajar dia katanya. Saya jumpa tadi Pak Wahab. Pak Wahab mengajarkannya. Ada? Pak Wahab ada? Jauh sangat tu Pak Wahab. Jauh sangat tu. Pak Wahab mengajarnya. Daripada Persatuan Warga Emas. Mengajarkannya dan menjemput tuan-tuan dan perempuan sekali. Datanglah besok. Habis semangat surat taubat, kita buat sembahyang hajat. Banyak hajat. Hasan Ali ada 1001 hajat. Tuan-tuan pun banyak hajat. Tapi hajat yang tinggi sekali ialah, wahai Allah, jadikanlah aku ahli syurga. Jadikanlah istriku ahli syurga. Jadikanlah ayahku ahli syurga. Jadikanlah makku ahli syurga. Jadikan adik bapang dan kakakku ahli syurga. Saudara, mari kita mohon pada Allah besok pagi dengan lilihan air mata. Saudara-saudara, salah satu daripada ciri yang namanya ahli neraka, ahli syurga pertama, salah satu ciri ahli syurga, rajulun dzakarallahu khalian fafadha 'ainah. Siapa dia? Orang yang menyendiri. Dalam menyendiri itu dia merasakan dirinya kerdil dan agungnya Allah. Dalam menyendiri itu dia merasakan dirinya kerdil, sekerdil-kerdilnya. Allah seagung-agungnya. Atas kekerdilan itu mengalirlah air matanya. Orang ini disebut dalam hadis, inilah calon syurga. Manusia yang bersendirian merasakan dirinya kerdil agungnya Allah hingga bercucuran air mata mereka. Inilah ahli syurga yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Besok kita juga menangis, saudara. Dan saudara-saudara, Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tuan-tuan tahu, tuan-tuan biasa dengan hadis ini. Sahabat mendapati satu hari Nabi menung jauh menunggu Nabi. Sahabat-sahabat ni tak boleh tengok Nabi termenung. Dia risau, sahabat risau. Tak boleh tengok Nabi agak lain sikit tata laku Nabi pada ketika itu. Sahabat risau. Pasal apa sahabat risau, tuan-tuan? Sahabat risau kalau Nabi tak sihat. Sahabat risau kalau Nabi sakit. Tak sihat, sakit, akhirnya sahabat tidak rela berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi menung aja, sahabat akan datang beramai-ramai bertemu dengan Nabi. Kenapa kau bermenung ya Rasulullah? Apa yang kau fikirkan ya Rasulullah?
Apa yang dapat tolong wahai Rasulullah? Nabi menyebut bila ditanyakan, kenapa dia bermenung-menung sedemikian rupa? Apa Nabi kata? Kalau kau tahu apa yang aku tahu. Tuan-tuan dengar ya, perempuan di belakang. Ada perempuan ke? Perempuan ada? Perempuan, kalau perempuan tak. Nabi kata apa? Kalau kau tahu apa yang aku tahu, apa kata Nabi? Nescaya kau banyak menangis, sedikit tertawa. Nescaya kau banyak menangis, sedikit tertawa. Saudara, macam mana kita nak ketawa? Anak tak datang masjid ni. Tentu kita saya. Macam mana tuan-tuan nak ketawa? Anak tak datang ke masjid. Saya tengok tadi masa saya datang tadi dalam kelam-kelam ni, banyak rumah-rumah keliling ni. Banyak rumah. Saya pun duduk rumah Haji Samsudin, tuan-tuan dia, homestay rumah Haji Samsudin. Kelilingnya rumah banyak. Sudah tentu manusianya banyak. Dalam manusia banyak tu biasanya, tuan-tuan, biasanya bilangan yang muda dengan yang tua 3-1. 3 yang muda, 1 yang tua. 3 yang muda, 1 yang tua, itu biasa. Tiap-tiap 3 orang, tiap-tiap 5 orang, tuan-tuan, biasanya 4 muda, 1 tua, atau 3 muda, 1 tua. Tapi begitu banyaknya pemuda-pemuda, duduk saya di mana mereka? Di mana mereka? Takkan kita risau memikirkan anak kita tak datang masjid? Maghrib tak datang masjid, Isyak tak datang masjid, besok lagi mereka tak datang masjid. Macam mana kita boleh ketawa? Macam mana kita boleh ketawa dengan isteri? Macam mana kita menikmati sarapan pagi besok sambil makan, sambil ketawa, sambil makan, sambil ketawa, sambil makan, sambil ketawa? Bergenaga pula antara kita dengan sahabat-sahabat. Macam mana kita sanggup boleh ketawa? Anak tak datang sembahyang, anak tak datang masjid. Saudara-saudara, zaman Nabi Muhammad SAW yang tak datang masjid, yang tak datang masjid, yang hanya yang munafik. Nabi Muhammad tak pernah sembahyang di rumah, tak pernah. Abu Bakar Siddiq tak pernah sembahyang di rumah, tak pernah. Umar bin Khattab tak pernah sembahyang di rumah. Umar bin Affan tak pernah sembahyang di rumah. Ali karamallahu wajhah tak pernah sembahyang di rumah, melainkan di masjid. Zaid bin Thabit tak pernah sembahyang di rumah. Abu Talha tak pernah sembahyang di rumah. Sa'd bin Waqqas tak pernah sembahyang di rumah. Bilal bin Rabah, muadzin, tak pernah sembahyang di rumah. Ada satu muadzin yang lebih tua, buta dia, namanya Abdullah bin Maktum, tak pernah sembahyang di rumah. Abdullah bin Mas'ud, anak muda ini, tak pernah sembahyang di rumah. Abdullah bin Umar tak pernah sembahyang di rumah. Hanya orang jalan kebun saja, entah sembahyang di rumah, entah tak sembahyang langsung. Tak maaf. Inilah yang berlaku. Tapi nak balik tadi, macam mana seorang ibu, seorang ayah boleh ketawa, boleh senyum, boleh senang hati? Ada anak 4 orang di rumah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Semuanya sudah berumur 13 tahun ke atas. Mana mereka? Mana mereka? Ini kuliah, betul, kuliah ni. Mana dah dapat ilmu? Tentu dapat beritahu saya, mana nak dapat ilmu agama? Kita di dalam kebun ni, tuan-tuan, mana nak dapat ilmu agama? Beritahu saya. Bapa tak bagi ilmu agama, mak tak buka buku ilmu agama, sepupu tak bagi ilmu agama, sekolah tak bagi ilmu agama, sekolah menengah tak bagi ilmu agama, universiti tak bagi ilmu agama. Saya belajar sampai PhD, master degree tak bagi agama, PhD tak bagi agama. Di mana dah dapat agama? Jawabnya di Universiti Nurul An-Naim, di Universiti An-Naim. Itu universitinya. Saudara, Allah lahirkan, Allah takdirkan Universiti An-Naim di tengah-tengah masyarakat di dalam kebun. Saudara, kalau kita tak gunakan universiti ini untuk bina hati kita. Universiti An-Naim berbeza dengan universiti lain. Di sini speciality-nya
bina jiwa, bina diri, bina diri, bina diri, bina jiwa, bina diri, bina dalaman, bina dalaman, bina dalaman, bina hati, bina hati, bina hati. Universiti lain tak bina hati, universiti kebangsaan tak bina hati, universiti budaya tak bina hati, universiti sains tak bina hati, UIA pun mungkin tak bina hati. Tapi universiti mana bina hati? Dalam konteks kita jalan kebun, Universiti An-Naim itu bina hati. Penceramah yang datang subuh bina hati, penceramah yang datang maghrib bina hati, penceramah yang datang bagi pulang doa bina hati, penceramah yang datang malam tuan berqiyamul lail laki membina hati. Satu hari Nabi Muhammad SAW, suatu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, setelah beberapa minggu dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah, sampai di pinggir Madinah, kaki Nabi yang suci tidak menyentuh lagi tanah bumi Madinah yang suci, Yasrib namanya ketika itu. Nabi berada di atas untanya. Setengah riwayat mengatakan Nabi berada di atas kudanya. Sampai saja di bumi Madinah, di depan Nabi ada dua kumpulan manusia yang Nabi satukan ketika itu. Yang bersama dengan Nabi namanya kumpulan Muhajirin, yang menunggu Nabi penduduk Madinah namanya kumpulan Ansar. Muhajirin dan Ansar. Apa lagu mereka tetap meraihkan Nabi? Tala'al badru alaina min thaniyati wada'i. Habis itu Nabi memandang orang Mekah, orang Madinah. Orang Mekah yang datang Muhajirin, orang Madinah yang menunggu Nabi namanya orang Ansar. Nabi masih di atas unta. Ada riwayat mengatakan Nabi berada di atas kuda. Ambillah kuda ke unta pun, faktanya Nabi masih di atas kenderaan haiwannya yang belum mencecahkan lagi kaki yang suci ke bumi Yasrib, ke bumi Madinah yang suci. Nabi memandang Muhajirin dan Ansar di depannya. Apa Nabi kata? Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. 4 kali pesan Nabi. Buka mulut kali pertama, buka mulut kali pertama sampai di Madinah, buka mulut kali pertama. Kali pertama Nabi bagi nasihat 4 perkara. Nasihat ini boleh diguna tahun ini, boleh diguna di dalam kebun, boleh diguna di Afrika, boleh diguna di Latin Amerika, boleh diguna di Kanada, boleh diguna di Amerika, boleh diguna di Australia, boleh diguna di Jepun, boleh diguna tahun ini, boleh diguna 100 tahun yang akan datang, dan boleh diguna 1000 tahun yang akan datang sebelum kiamat. Apa pesan Nabi? Afshus salam, sebarkan salam. Saya nak tanya tuan-tuan, perempuan yang di belakang, bila perempuan mendengar suami memberi salam kepada perempuan? Hari ini ada kan suami bagi salam kepada perempuan? Minggu lepas berapa kali suami bagi salam kepada perempuan? Bulan lepas berapa kali suami bagi salam kepada perempuan? Tolak suami ke tepi, anak-anak perempuan. Anak yang mana bagi salam? Anak yang mana tuan-tuan? Mandang muka mak, nampak muka mak, Assalamualaikum mama, Assalamualaikum mama. Anak yang mana? Saudara, salam, afshus salam, sebarkan salam. Kalau kita buka hadis 40 Imam Nawawi, salah satu hadis awalnya ialah bercerita mengenai salam. Dan bahasa salam ni bahasa syurga. Qilan salaman salama, ashabul yamin ma ashabul yamin, ashabul shimal ma ashabul shimal.
cerita orang di syurga, bahasa mereka qilan salaman salama. Macam mana kalau kita tak bagi salam? Macam mana anak-anak muda kita tak pernah terkeluar mulutnya kata Assalamualaikum? Saudara, yang kedua, wa at'imut ta'am. Nabi kata yang kedua, wa at'imut ta'am, beri makan kepada orang miskin. Saya nak tanya tuan-tuan lagi, bila hari terakhir tuan-tuan bagi makan kepada orang miskin? Bila hari terakhir, minggu terakhir tuan-tuan bagi makan kepada orang miskin? Bila bulan yang terakhir tuan-tuan bagi makan kepada orang miskin? Bila hari pada tahun terakhir tuan-tuan dan puan-puan bagi makan orang miskin? Satu hari, hari Ahad, masak lebih sikit, sayur lebih sikit, lauk lebih sikit, nasi putih lebih sikit, hantar ke rumah anak yatim di mana-mana pun di jalan kebun ini. Kalau tidak persatuan anak yatim, kumpulan anak yatim, ada rumah yang bapaknya baru meninggal, anaknya menjadi anak yatim. Ulurkan untuk sepinggan nasi putih, sepiring sayur, semangkuk kecil kari yang kita masak, supaya dapat dinikmati oleh orang yang tidak ada ayah ini. Kita buat. Jangan tanya tuan-tuan jangan mati dia. Kita buat. Yang ketiga, wasilul arham. Yang ketiga, Nabi bagi tahu orang Mekah, orang Madinah di depan Nabi, wasilul arham, sebarkan silaturahim. Adik-beradik berpegaduh. Bila bapa mati, meninggalkan harta, kerap kali tidak sepakat macam mana nak membagikan harta itu. Maka berlakulah keretakan dalam hubungan adik-beradik. Kat sini pun ada, saya yakin kat sini pun ada. Ya? Apalagi kadang-kadang abang yang suruh bagi tahu, rumah ni bapa bagi aku. Bapa dah sebut aku. Ada 3-4 orang bapa saudara kita yang mendengar, bapa sebut nama aku. Tapi tak ada black and white. Tak ada in written form. Tak ada yang tertulis. Adik-beradik, bapa berwasiat harta bagi sama rata. Tak setuju. Wasiat ayah ketepikan. Wasiat ayah yang sudah mati diketepi atas desakan, atas kehendak nafsu masing-masing. Mewarisi harta ayah. Dia bukan tumpah satu bitik keringat, satu butir keringat pun tak pernah tumpah. Ayah dia sejak datang dari negeri Jawa, kecil umur 12 tahun datang dari negeri Jawa. Buka kebun ni, datang jalan kebun ni, buka kebun. Memarit bapak dia, parit. Siang malam bekerja dia. Hingga dia mati meninggalkan. Ada 2 lot tanah, ada 3 lot tanah, ada 4 rumah sewa. Itu menjadi bahan adik-beradik tidak berteguran, bercakaran. Sampai akhir hayat tidak bertegur adik-beradik. Persoalannya, apa jadi kepada ayah yang berada di alam barzah? Damai ke ayah di alam barzah? Anak sedang bergaduh. Saudara-saudara, wasiyabaka fatahhir. Oh, tadi Nabi kata tentang yang pertama, sebarkan salam. Wa'atil ta'am, beri makan pada orang miskin. Wasilul arham, sebarkan silaturahim. Berbaik-baiklah antar jiran, berbaik-baiklah antar tetangga, berbaik-baiklah antara yang muda dengan yang tua, berbaik-baiklah antara ayah dengan mak dan ayah dengan anak-anak, berbaik-baiklah antara suami dengan isteri, berbaik-baiklah. Tuan-tuan nak tahu akhir-akhir ni tuan-tuan ni, kadar
perceraian manusia berumur 60 tahun ke atas. Sebagiannya sudah berkahwin 35 tahun ke 40 tahun. Tuan cek Jabatan Islam Selangor dengan Jabatan Islam Wilayah Persekutuan. Bilangannya perceraian yang berlaku di hujung usia 60 tahun ke atas di Selangor, di Wilayah Persekutuan meningkat. Makin nak mati, makin bercerai. Makin nak mati, makin hidupnya tetap huru-hara. Makin nak mati, makin gelisah. Suami tak boleh pandang isteri, isteri tak boleh pandang suami. Makin nak mati, makin tak ada rasa keseronokan melakukan ibadah. Pasal masalah rumah tangga mereka melanda mereka siap malam pagi petang. Tua lagi 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Pasal apa? Mereka tak datang masjid. Pasal apa? Mereka tak duduk majlis ilmu. Pasal apa? Mereka tak jumpa orang alim yang ada di sekeliling mereka. Pasal apa? Kerana mereka tidak baca Al-Quran. Pasal apa? Mereka tak sembahyang, tak sembahyang duha, tak sembahyang sunat duha. Okey. Yang akhir Nabi kata, Afshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham. Yang keempat, wasallu bil-laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu bangun sembahyang malam macam besok pagi ini di surah Ar-Rahman. Hendaklah kamu bangun sembahyang malam dalam keadaan manusia yang lain sedang tidur nyenyak. Kamu bangun menunaikan salat tasbih, salat taubat, salat hajat. Apa kata hadis itu? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Qiyamul lail, syurga penuh sejahtera. Sembahyang tasbih, syurga penuh sejahtera. Sembahyang taubat, syurga penuh sejahtera. Sembahyang hajat, syurga penuh sejahtera. Witir, syurga penuh sejahtera. Besok 3:45 pagi. Saudara yang saya muliakan sekalian, kita harap tuan-tuan bawa anak atau bawa anak. Tuan-tuan ada mengalami masalah anak ni. Tak ada rumah yang tak ada masalah anak-anak. Tak ada rumah. Semua rumah ada masalah. Anak tak ikut jaga mak, anak tak ikut jaga ayah, anak yang minta mak, ayah minta ayah. Anak tak suka mak, anak tak suka ayah. Anak tak cakap dengan ayah, anak yang mengasihkan ayah. Anak yang tak pedulikan ayah. Anak yang tak suka dinasihati oleh ibu dan ayah. Anak yang menganggap rumah dia macam hotel. Pagi-pagi keluar, petang balik, pukul 6 keluar lagi, pukul 12 malam baru balik. Macam hotel ni. Itulah anak kita. Itulah anak kita. Kadang-kadang tuan-tuan, anak kita yang perempuan, boyfriend dia datang hari Minggu macam ini, kata ambil ni pukul 6 petang, pukul 12 tengah malam dia hantar balik ke jalan kebun. Bapa tak kata apa, mak tak kata apa, macam mana? Inilah yang berlaku. Anak-anak luar nikah bersepah. Lalu tengok ya, dalam tong sampah, tuan tanya orang dalam orang, dalam tong sampah, anak umur 2 hari, anak umur seminggu, dalam tong sampah, di tangga-tangga masjid, di tangga-tangga surau. Macam mana? Minta maaf tuan-tuan, saya sebut ni. Saya buat kajian ni. Saya tulis buku ni tuan-tuan, tulis buku untuk anak-anak, tuan-tuan puan, untuk tuan-tuan anak-anak. Tajuk buku ni, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Salah satu daripada chapter bab ialah anak derhaka dalam buku ni. Minta tuan-tuan sebagai mak dan ayah dan anak-anak baca ulang, baca 3 kali.
Habis baca tuan-tuan, buku ni 100 ya. Ada 239 muka surat. 239 muka surat. Hari-hari anak baca, mak baca, bapak baca. Tiap-tiap orang 3 kali khatam buku ini. Habis 3 kali khatam, anak tuan-tuan jiwanya sudah lahir, hatinya sudah lembut, perasaannya sudah lembut. Ditegur, diseronok ditegur oleh ibu dan ayah, seronok punya nasihat ibu dan ayah. Kakinya lebih ringan melangkah masuk ke Universiti An-Naim. Kenapa ke Universiti? Ke Universiti An-Naim. Dia seronok berkawan dengan imam, berkawan dengan Bilal, tegur imam, tegur Bilal. Seronok duduk dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Selesa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. 3 kali baca, 3 kali khatam buku. Tuan-tuan akan tengok satu pergerakan. Tapi yang cantik ni, ambil kesempatan malam ni tuan-tuan. Saya akan munajat. Tuan-tuan apa ni? Malam ni 3.45 pagi. Yang pertama sekali saya pimpin sembahyang tasbih. Yang kedua saya pimpin sembahyang taubat. Habis saya pimpin sembahyang taubat, sebelum sembahyang hajat, kita akan zikir munajat. Selepas zikir munajat, kita akan bermunajat. Saya akan bermunajat 15 minit. Bermunajat artinya mengadu kepada Allah dengan bahasa antara makhluk dengan Allah. Munajat. Pagi-pagi besok 3.45 tuan-tuan akan dengar La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bila tuan-tuan dengar pagi-pagi 3.45 seruan seperti itu, besok bergema di surau Ar-Rahman. Begitulah bergemanya la ilaha illallah. Waktu tuan-tuan ya, waktu selepas saya sembahyang taubat, kita akan tuan-tuan kita akan zikir taubat tuan-tuan. Kita akan buat zikir taubat. Ya Allah tuan-tuan, bila kita buat zikir taubat tuan-tuan, terasa jiwa kita, aliran darah kita mengalir. Aliran-aliran pagi besok, pukul 4 pagi besok, aliran zikir, namanya zikir memohon ampun kepada Allah. Dan Allah akan bukakan pintu pengampunan seluas-luasnya bagi mereka yang memohon ampun kepada Allah. Kita pun kena zikir itu. Tu benar ya Allah, tu benar ya Allah, tu benar ya Allah. Waraja'na ya Allah, waraja'na ya Allah, waraja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Besok pagi pukul 4. Apa tu benar ya Allah? Kami bertaubat kepada Engkau ya Allah. Wa raja'na ila Allah, kami akan kembali, pasti akan kembali menemui Engkau ya Allah. Wa nadimna ma fa'alna, kami menyesal ya Allah, kami menyesal dosa-dosa yang kami lakukan. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Rintihan pukul 4 pagi besok. Sekali lagi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, dapatkanlah kesempatan itu. Saya pimpin Qiyamul Lail ini, tak salah saya, sejak 40 tahun yang lalu. Masa itu tuan-tuan, pemimpin Qiyamul Lail ada 3-4 orang. Pertama Ustaz Osman Ibrahim. Kita ingat tak Ustaz Osman Ibrahim? Tak tahu lah tuan-tuan, biasa tak biasa ya. Ustaz Osman Ibrahim, dialah yang mengajarkan kami zikir munajat. Yang kedua Ustaz Nasuha. Mana tak Ustaz Nasuha? Tak ada. Ustaz Nasuha di imam masjid di Subang Jaya itu. Yang ketiga Hasan Ali lah ketika itu. Lepas tu yang muda-muda berikutnya
Badrul Amin namanya, Dr. Badrul Amin. Itulah pemimpin-pemimpin Qiyamul Lail itu, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi kita harapkan insyaAllah besok pagi saya akan menunggu tuan-tuan di sana di surah Ar-Rahman. InsyaAllah panjang umur 3.45 saya sudah berada di situ lah, insyaAllah. Pukul 4 tepat kita mulai dengan sembahyang tasbih. Saya akan berikan penerangan dalam masa 6-7 minit sebelum kita buat, supaya setiap orang dapat melakukan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Boleh ke tuan? Boleh? Boleh agak-agak boleh ke kita besok ke 3.45? Boleh? Bawa anak, yang penting bawa anak. Anak yang berumur 13 tahun ke atas, yang kecil-kecil kami bawa. Kenapa 13 tahun ke atas? Anak yang sudah akil baligh, anak yang sudah ada kiraman katibin, anak yang sudah ada di bahunya malaikat raqib dan atid. Ini yang kita nak bawa besok. Saudara, bawalah. Pengalaman saya 40 tahun Qiyamul Lail. Tuan-tuan, cuba tanyakan mak bapak dan anak-anak yang dah ikut program summer camp saya. Sebab dalam summer camp saya itu salah satu acaranya ialah Qiyamul Lail. Cuba tanyakan mereka yang pernah mengikuti Qiyamul Lail saya. Masya-Allah. Pak Wahab yang menganjurkan program ini daripada surah Ar-Rahman pernah berkhidmat dengan saya selama 4 tahun, bekerja dengan saya. Dan cerita Qiyamul Lail ini, Pak Wahab adalah orang yang memang bersama-sama saya pusing satu Malaysia, sampai ke Sarawak, ke Sabah, ke Brunei, ke Singapura, Selatan Thailand, Indonesia, Medan, kita pergi melakukan Qiyamul Lail ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dah ada dia. Pukul berapa? Berapa minit? 2 minit. Okey. Lepas azan nanti boleh tak saya sambung 5-6 minit? Boleh? Boleh. Kalau boleh, kalau tak boleh, tak apa. Saya tak ada masalah. Boleh? Nampak angguk tu boleh tahan lah. Okay. Jadi tuan-tuan, sekali lagi ya, saya tadi memulakan dengan surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir. InsyaAllah dalam masa 5-6 minit saya akan ulas selepas saja azan nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama-sama, tuan-tuan ya. Boleh sama-sama, bukan saya pandai sangat, tapi baiklah kita sama-sama berzakarah. Tengok ayat ini, 7 ayat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Macam mana ayat ini boleh bina kita, boleh bina hati isteri kita, boleh bina hati suami kita, boleh bina anak-anak kita, boleh bina anggota masyarakat di jalan kebun, boleh bina tuan-tuan Universiti An-Naim ini untuk dijadikan universiti pertama di Malaysia yang akan menyusun, yang akan menjadikan manusia bergerak cepat untuk berenang di bawah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Azan sekarang kita berhenti sebentar, habis azan ini saya sambung sedikit lagi. Boleh ya, insyaAllah.
Tuan Imam, Tuan Nazir ada tak ada? Tak ada. Tuan Setiausaha, Tuan Nazir, Tuan Nazir. Saya tahu perkenalan dan perkenalan kepada saya. Tuan Setiausaha ada? Tak ada. Ya? Timbalan Nazir. Saya sambung sikit dulu Tuan Timbalan Nazir, boleh ya? Okey. Tadi kita dengar azan tuan-tuan daripada Bilal Syukri. Saudara, merdunya begitu saudara. Tapi merdunya dia menusuk kalbu yang orang Allah telah pilih untuk dimasukkan cahaya azan itu dalam hati-hati manusia. Tapi ada juga hati manusia yang diam di sekitar masjid ini. Azan yang begitu merdu yang disampaikan, termasuk azan maghrib tadi tuan-tuan, tak dapat tembus hati-hati manusia. Itu tuan fikirkan. Apa senjata yang nak menembusi hati manusia? Tuan-tuan fikir tuan-tuan, tak ada senjata yang lebih hebat daripada perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Wahai peniaga-peniaga di sini, Allah Maha Besar. Wahai kedai-kedai tom yam, Allah Maha Besar. Dan wahai mereka yang sedang menengok drama televisyen itu, Allah Maha Besar. Wahai mereka yang sedang tuan-tuan pergi pusing-pusing kampung keliling ini, waktu ini anak-anak muda naik motosikal keliling pusing tanpa ada tujuan. Wahai anak muda, Allah Maha Besar. Saudara, orang yang
yang sakit, ada yang besok nak mati ni tuan-tuan, kasih ini. Allah Maha Besar. Sebab itu tuan-tuan, sudahlah kita dengar azan lagu yang macam ini, termasuk yang maghrib tadi, adik kecil tadi. Begitulah merdunya. Syukri ada 10 lagu tuan-tuan, 10 lagu, 10 jenis lagu azan. Dan azan ni tuan-tuan boleh power dia, senjata dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan kita bagi tahu penduduk langit, sampai penduduk langit, asyhadu an la ilaha illallah, kita naik saksi dari Tuhan yang disembah melainkan Allah. Sudah paham? Penduduk langit, malaikat-malaikat menjawab tuan-tuan. Bila tadi syuk menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, penduduk langit menyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian daripada kita kat sini tak sahut pun sebab azan itu. Bila sebut asyhadu la ilaha illallah, penduduk langit menyebut asyhadu la ilaha illallah. Bila syuk tadi menyebut hayya 'alas salat, penduduk langit menyambut la haula wala quwwata illa billah. Penduduk langit tuan, berapa juta kilometer daripada sini nak menjadi ke langit di sana, sampai langit ketujuh. Tapi hati orang-orang sekeliling macam ini tak tembus dengan kata-kata seruan-seruan hikmat itu. Sampai bila hati kita tak tembus? Sampai bila hati anak-anak muda tak tembus? Sampai bila hati-hati jiran masjid ini yang tak tembus? Saudara, Allah kata apa? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin. Saudara, tunggu kata Allah. Wahai teman-teman di sekeliling masjid ini yang tak menyahut surat azan, di mana azan diazankan, kamu tak datang untuk rukuk dan sujud di rumah yang namanya surah Al-Masjid An-Naim. Itu apa kata Allah? Tunggu kau semua, tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa kata di hujung ayat itu? Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka yang dimasukkan ke kumpulan-kumpulan fasik. Saudara, mudah-mudahan Allah panjangkan usia sampai lanjut usia nanti anak muda namanya Syukri ini, biar makhluk langit terus menyambut surat azannya. Makhluk bumi tak mau sambut, makhluk langit akan menyambutnya, insyaAllah. Saudara yang atas sekalian, balik sikit tuan-tuan, tuan timbalan temusi sikit. Ya ayyuhal muddatsir, wahai mereka yang berselimut. Saudara, asal Ali pun terselimut, aqidahnya terselimut, syariatnya terselimut, akhlaknya terselimut, amalannya terselimut, matanya terselimut, telinganya terselimut, lidahnya terselimut. Qum fa'anzir, segera bangun, segera bangun. Wahai orang-orang jalan kebun, segera bangun. Bapa segera bangun, mak segera bangun, abang sulung kena bangun, ketua kena bangun, ketua kampung kena bangun, penghulu kena bangun. Untuk apa? Qum fa'anzir, bangun bagi ingatan. Bagi ingatan yang tak datang masjid ni, bagi ingatan yang tak solat ni, bagi ingatan yang tak menyambut surat azan tadi, bagi ingatan tentang syurga dan neraka. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa benda peringatan yang kita nak bagi? Tuan-tuan, apa peringatan yang nak dibagi? Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkanlah, Tuhan kamu agungkanlah. Wahai penduduk di sini, Bukit Nakal berapa jauh dari sini?
Berapa kilometer Kedang dari sini? Ya? 3 kilometer. 3. Depan dia, sebelah dia. Dulu sekolah, saya ingat lagi tuan-tuan ni. Ada kawan saya, hari-hari pagi dan balik sekolah, tunjang basikal sekolah ditunggu di kelab, tuan-tuan. Budak perempuan, tuan-tuan, budak Bukit Naga pagi-pagi pakai basikal. Hebat, hebat. Betul-betul hebat. Sebagai daripada sahabat-sahabat saya tak tahu mereka hidup lagi atau tak hidup lagi, tidak berhubungan dengan kita lagi. Okey, fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa yang kita nak bagi tahu ni? Wahai penduduk kampung ini, wahai penghulu, wahai pengurus masjid, wahai timbalan pengurus masjid, wahai setiausaha, wahai jawatan kuasa, wahai semua sekali. Wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu agungkanlah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaian kamu, bersihkanlah pakaian kamu. Pakaian apa? Bukan saja pakaian yang saya pakai ni, jubah yang saya pakai, vest yang saya pakai, kopiah yang saya pakai, selendang yang saya pakai, bukan itu saja. Tapi pakaian hati, bersihkan hati ini, bersihkan hati. Universiti An-Naim inilah tempat membersihkan hati. Salah satu cara yang Nabi buat membersihkan hati, besok kita nak ikut cara Nabi 3:45 pagi, namanya Qiyamul Lail. Bersihkan. Antara suami dan isteri, bersihkan. Tapi dah kahwin 30 tahun, asyik bergaduh. Baru-baru ni tuan-tuan, saya bagi kuliah Tuhan. Ibu datang jumpa saya. Apa dia kata? Macam mana doktor nasihatkan suami saya? Suami saya umur dah lanjut 71, saya berumur 69 tahun. Beza jarak saya dengan suami ini dalam 3 tahun begitu. Apa dia kata? Gaduh, doktor, gaduh, hari-hari gaduh. Apa dia kata lagi? Kami dah tak tidur bersama. Saya tidur di bilik, suami saya tu tidur jauh sana di Serambi. Saya tidur di bilik. Saya tidur, isteri tidur di bilik. Suami dekat 2 tahun dah, suami tidur di Serambi, isteri di bilik. Yang menyedihkan, kata perempuan ni beritahu saya, bila cucu tanya, kenapa nenek tidur seorang-seorang dalam bilik, kenapa datuk tidur seorang-seorang di Serambi? Apa dia kata? Doktor, saya tak tahu nak jawab apa. Saya jawab hanya dengan hidangan air mata saja. Saudara, tak ada ke waktu kat sini? Ada. Tak ada ke bentuk-bentuk yang ada yang cerita-cerita kat ini di dalam kebunnya? Ada. Di Bukit Naga? Ada. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Satu lagi, warrujza fahjur. Yang kelima, warrujza fahjur. Dosa-dosa tinggalkanlah. Dosa-dosa tinggalkanlah. Nak mati dah tuan-tuan. Yang muda pun mati, yang tua pun mati macam saya ni. Yang sakit pun mati, yang sihat pun mati. Yang kaya pun mati, yang miskin pun mati. Kita akan mati. Warrujza fahjur. Dosa-dosa tinggalkanlah. Dosa tangan tinggalkan. Mulai besok kita janji pada Allah, ya Allah, tangan ini tidak akan buat dosa, kaki ini tidak akan buat dosa, mata ini tidak akan buat dosa, telinga ini tidak akan buat dosa, lidah ini tidak akan buat dosa, kepala dan otak ini tidak memikirkan dosa. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Jangan kamu hitung-hitung apa yang telah kamu lakukan. Jangan kamu hitung-hitung. Aku dapat itu, aku dapat ini, aku dapat itu, ya Allah, aku dapat itu, aku dapat ini. Serah pada Allah. Wal
rabbika fasbir. Demi Allah, untuk Allah bersabarlah. Saudara, bukan mudah nak didik isteri, bersabarlah. Bukan mudah nak didik anak, bersabarlah. Bukan mudah nak didik masyarakat, bersabarlah. Bukan mudah nak didik ahli-ahli jamaah, bersabarlah. Bukan mudah nak didik diri sendiri, bersabarlah. Maka sebab itu saudara, insyaAllah rendah dirilah. Sekali lagi tuan-tuan, marilah kita sama-sama insyaAllah meneruskan kehidupan kita dengan kita banyak bersyukur kepada Allah. Saya, Allah dah beri keizinan melawat dunia 3 kali. Saya melawat seluruh dunia. Saya dah pergi semua sekali benua-benua. Saya dah pergi ke Rusia, saya dah pergi ke Australia, saya dah pergi ke New Zealand, saya dah pergi ke Jepun, saya dah pergi ke Amerika. Memanglah saya belajar di Amerika. Saya dah pergi ke England, saya dah pergi ke Eropah, saya dah pergi ke Rusia, saya dah pergi Korea. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak ada tempat di permukaan bumi ini untuk kita menambah keimanan, untuk kita mudah melakukan amal ibadat. Tak ada negara dalam ini kecuali Malaysia. Kalau saya berada sekarang di Egypt, di Mesir, bersyarah macam ini, pasti kena tangkap. Tangkap, pasti. Kalau saya bersyarah begini ni di Saudi, pasti kena tangkap. Pasti. Kalau saya bersyarah macam ini di Jordan, tangkap. Di Indonesia pun minta tuan-tuan, orang Indonesia tangkap. Saya pernah tuan-tuan pergi Makassar sebagai daripada Indonesia. Semua ayah saya, almarhum ayah saya dengan pakcik saya ada 3 orang. Bukan bersyarah pun. Kami datang dijemput untuk bercerita kenapa kami datang kepada penduduk tempatan di masjid. Kita cerita, bukan ceramah apa, bercerita kenapa kami datang, siapa kami jumpa. Polis datang tuan-tuan, polis datang. Tuan-tuan cuba bayangkan ya, di Malaysia. Masjid punya banyak di Malaysia. Masjid ini, di bawah masjid ini berapa surau ada? Di bawah masjid ini berapa surau ada? 2. 20. 7 surau. 7 surau. Saya dengar masjid Surau Ar-Rahman yang dekat sini, dalam 500 meter aja. Surau. Masjid di Melaka. Masjid ini menghancur sampai jalan raya. Tahu di Melaka, menghancur sampai jalan raya tu. Masjidnya tuan-tuan hebat-hebat. Tak ada dalam dunia. Malaysia. Kalau kemudahan ini tuan-tuan tidak gunakan untuk menjadi manusia yang dipilih menjadi ahli syurga, bagi tahu saya di mana lagi kita nak duduk untuk mempraktik agama menjadi manusia ahli syurga? Bagi tahu saya di mana? Malaysia lah tempatnya. Saudara, sebab itu saya harap sangatlah nanti Allah tanya kita, Allah tanya saya, Allah tanya tuan-tuan, kenapa kamu tidak dimilihkan jadi ahli syurga? Saya nak baca hadis yang terakhir. Man atat alaihi sittuna sana faqad anzalallahu ilaihi bil umur. Siapa yang sudah umur meningkat 60 tahun, betul-betul, siapa yang umur sudah meningkat 60 tahun, mereka tidak ada jawapan di hadapan Allah. Kenapa mereka tidak boleh diletak di bawah arasy? Mereka tak ada jawapan. Sebab mereka sudah hidup 60 tahun. Hadis ini 60 tahun masa tak boleh baca Quran. Tuan cuba fikirkan, 60 tahun tak boleh baca Quran. Hidup 60 tahun tak boleh baca Quran. Hidup 60 tahun tak kenal tajwid, tak kenal ikhfa, tak kenal izhar, tak kenal iqlab. Macam mana? Hidup 60 tahun tak pernah sekali pun bertahajud. Macam mana? Hidup 60 tahun
kahwin dah dekat 38 tahun, isteri tak pernah dididik agama. Allah bagi kita hidup 60 tahun, 60 tahun. 60 tahun hidup tuan-tuan, berkahwin, ada 7 orang anak. Sebagai ayah, dia tak didik agama anak-anak dia. Tak pernah cerita agama dengan anak-anak. Tak pernah buka Quran, baca Quran bersama dengan anak-anak. Saudara, 60 tahun, 60 tahun, akidahnya tak betul lagi. Datang ke depan, cerita 5 minit. Apa dia? Apa dia akidah Islamiah? Ulas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, namanya akidah. Tak boleh. Allah dah bagi 60 tahun hidup. Kata, fardu ain tak lulus lagi dan 60 tahun. Fardu kifayah tak terlibat 60 tahun. Sebagai daripada anak-anak kita, sekalipun sampai umur 42 tahun tak pernah sembahyang jenazah, sekalipun tak pernah sembahyang jenazah. Kita harapkan insyaAllah, mudah-mudahan ya, Allah berikan kita kekuatan pada malam ini, tuan-tuan ya. Jadi akhirnya ada satu hadis pendek, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang usianya yang panjang dengan amalan-amalan yang baik yang panjang, itulah manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya, yang bagus amalannya, inilah manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebelum saya mengakhirkan, tuan-tuan mungkin dah dengar, saya melalui Yayasan Husnul Khatimah sedang membangunkan satu kompleks, namanya Kompleks Anjum Husnul Khatimah. Satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia. Disinilah tempatnya kita mendidik, kita mentarbiyah manusia supaya mereka mati. Perkataan akhir yang keluar daripada mulut mereka bila mereka mau mencabut nyawa mereka ialah La ilaha illallah. Saudara, man kana akhir kalam man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, mereka akan dimasukkan ke syurga. Tempat ini namanya Kompleks Anjum Khatimah, nak latih orang yang kebun, sila datang. Orang di mana-mana pun, orang di mana-mana pun. Orang Bukit Naga sila datang, orang Kampung Jawa sila datang, orang Sungai Kandis sila datang, untuk kita mengikuti program-program. Dengan izin Allah, mati nanti kita boleh mengucap La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saudara, nak jadi polis ada latihan, nak jadi tentera ada latihan, nak jadi guru ada latihan. Haji Syamsuddin ni yang beri saya rumah, dia punya homestay tu, dia guru, ada latihan. Dan nak jadi polis ada latihan, nak jadi petani ada latihan, nak pinjam duit bank ada latihan. Tapi nak mati, kata beritahu saya, di mana latihannya? Nak mati ni, di mana latihannya? Maka kita pun binalah Kompleks Anjum Husnul Khatimah. Inilah tempatnya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam dunia ni tak ada yang macam ini, yang akan ada inilah. Dalam Malaysia belum ada tempat yang macam ini, dalam Selangor belum ada tempat macam ini. Tempatnya di Kampung Lebu, Mungkin Mempaga, Bentuk, Pahang, Terlalu Makmur. Daripada rumah saya Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur 45 minit perjalanan dengan motorkar. Bawa motorkar 110 km sejam. Kalau lari 140 meter 1 jam, tuan akan sampai di sana dalam sekitar 38 minit. Begitulah. Saudara, apa yang ada dekat sana nanti? Ada 3 perkara dekat sana. Pertama namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Pengajian.
khusus kepada fardu ain, fardu kifayah. Masuk saja situ tuan, masuk saja situ rulesnya, peraturan. Bangun pukul 4.45 pagi setiap orang. Akhirnya ada 350 orang nanti, rotationnya 350 orang. Bangun pukul 4.45 pagi setiap pagi mesti sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir di masjid. Kita akan bina masjid sekarang buat kerja-kerja tanah namanya. Kita beratakan tanah, ikut dia punya gradient tanah yang kita nak sekarang buat kerja tanah, tuan-tuan. Bila siap nanti fasa yang pertama ada masjid. Masjidnya 3.8 juta ringgit boleh menampung 1,000 orang. Itu masjidnya. Dan ada tuan-tuan yang panggil studio, ada rumah, berbagai-bagai rumah. Fasa yang pertama menelan 13 juta ringgit. Masuk fasa yang ketiga, seluruh komplek 7 ekar tanah yang diwakaf itu jumlahnya 27 juta ringgit. Mana dapat duit? Wakaf, zakat, infak, fidyah. Saudara, tuan baca ni, nanti tuan keluar, tuan terus baca, pada syukri pada mana kita menyapa dia tak ada pula dah, saya tengok dah. Tuan baca ni, tengok apa ni, syukri terus bagi apa ni, yang apa ni, anjur husnul khatimah, anjur brosur tetap boleh dapatkan. Mana kawan saya bukan kat sana kot syukri dia. Di mana? Sana, situ. Tak ada brosur husnul khatimah. Husnul khatimah tak ada brosur ni. Okey. Tuan-tuan yang tidak dapatkan brosur husnul khatimah, bacalah tuan-tuan. Tuan-tuan baca. Tuan-tuan baca, tuan-tuan teringin nak menyumbang, sila. Kalau tuan-tuan tak mau menyumbang, doakan saja tuan-tuan. Doakan saja, bukan ni. Hanya husnul khatimah. Okey. Tuan-tuan bukan insya-Allah ya. Kalau tuan-tuan tak mau menyumbang pun doakan supaya projek kompleks Anjur Husnul Khatimah ini menjadi kenyataan. Tuan-tuan ya, saya bawa 3 buku. Saya dah tulis 40 buku tuan-tuan. Hasan Ali dah tulis 40 buku. Ini 3 buku yang terakhir. Agaknya buku ini yang terakhir, tak ada lagi saya nak tulis. Mungkin buku inilah yang menetas jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tulis buku ini, saya cetak buku ini, saya edar buku ini. Tak ada kedai buku ni tuan. Saya edar sendiri, edar. Tiap-tiap hari tuan, pusing. Satu Malaysia ni saya edar buku ni. Selama 2 tahun kita dah collect, kita dah kutip 2.6 juta ringgit dengan buku ini. Yang itulah menjadi modal asal, modal awal membangunkan projek Anjur Husnul Khatimah. Tuan-tuan, inilah azam saya. Inilah janji saya di depan Allah. Saya buat ini, saya sebarkan ini, saya bagi ini. Tuan-tuan, hasil daripada tuan-tuan dapatkan buku ini nanti hasilnya sebagiannya masuk dalam tabung komplek Anjur Husnul Khatimah. Tuan-tuan, buku yang pertama saya dah sebut tadi, Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Dalam ni ada satu chapter namanya Anak Derhaka. Satu chapter dalam buku ni Anak Derhaka. Tuan-tuan baca, minta anak kita, paksa anak kita satu malam sebelum tidur baca satu muka surat baca 2.5 minit. Lepas baca satu muka surat, mak dengar, bapa dengar, adik-adik dengar, tidur, cukup. Malam besok baca lagi tambahan daripada muka surat itu. Saudara khatamkan 3 kali, baca, mak baca, ayah baca, anak-anak baca. Satu suasana baru, satu manusia baru, kumpulan manusia baru, namanya mak dan ayah, namanya anak-anak akan muncul dalam rumah tangga kita dengan berbekalkan sebahagiannya daripada buku ini, tuan-tuan, insya-Allah. Buku yang kedua tajuknya Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Tuan-tuan dah mengaminkan daripada umur 13 tahun, sekarang umur 70 tahun. Kita aminkan, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, amin. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, amin. Tapi apa dah jadi pada kita? Aminnya macam mana? Amin
Amin dari segi imannya macam mana, amin dari segi takwanya macam mana, amin dari segi amalannya macam mana, amin dari segi dosa pahalanya macam mana. Maka saya tulis buku namanya Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Husnul Khatimah, impian setiap muslim. Tuan-tuan baca buku ni, suami isteri baca, anak-anak baca, anak-anak baca, akhirnya tuan-tuan dapat gambaran yang jelas. Aku mesti mati dalam husnul khatimah, isteri aku mesti mati dalam husnul khatimah, anak-anak aku mesti mati dalam husnul khatimah, jiran tetangga aku mesti mati dalam husnul khatimah. Apa arti mati dalam husnul khatimah? Mati kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Kita doa tuan-tuan, teman-teman di sini, kalimat akhir tuan-tuan, la ilaha illallah. Buku yang ketiga, tajuk buku ni, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya ulang lagi, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Muslimat di belakang, Muslimat, sana ada monitor, belakang ada monitor, ada TV belakang. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni untuk anak saya perempuan, isteri saya, dan isteri orang lain dalam dunia ni. Saudara, dalam kepala isteri kita mesti ada keinginan, azam, kemauan untuk menjadi ahli syurga. Bukan saja ahli syurga, untuk jadi bidadari syurga. Bukan bidadari syurga, itu rendah. Isteri kita boleh jadi ketua bidadari syurga. Siapa dia ketua bidadari syurga? Ada perbincangan di sini. Apa dia buat? Ada perbincangan di sini. Apa amalannya? Ada perbincangan di sini. Apa hubungan dengan suaminya? Ada perbincangan di sini. Apa hubungan dengan anak-anaknya? Ada perbincangan di sini. Apa amalan siangnya? Ada perbincangan di sini. Apa amalan malamnya? Ada perbincangan di sini. Apa kelemahan-kelemahannya? Ada perbincangan di sini. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ketiga-tiga buku ni, tuan-tuan dapati ketiga buku ni, sebahagian daripada kutipannya saya masukkan terus ke dalam tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan yang kita sekalian, insyaAllah tuan-tuan, dan akhirnya tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dapatkan nanti, ini ada satu tuan-tuan, sumbangan wakaf tunai. Sumbangan wakaf tunai untuk kompleks Anjung Husnul Khatimah. Ada tabung di luar. Tuan-tuan nak sumbang, silakan. Tuan-tuan tak mau sumbang, doakan. Inilah yang saya buat, inilah impian saya, inilah kerja saya, siang malam pagi petang. Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan, tuan-tuan ikut saja Facebook saya, tak berhenti-berhenti tuan-tuan, pusing pagi petang siang malam, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib. Balik daripada Kedah, balik daripada Terengganu, balik daripada Pulau Pinang, balik daripada Negeri Sembilan, balik daripada Melaka, non-stop. Dengan umur 76 tahun umur saya tuan-tuan, tapi saya tidak tercatat dalam buku Allah. Saya sedang berjuang untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya tuan-tuan puan, sebagai salah satu daripada cara untuk mendapat dana berterusan supaya Anjung Husnul Khatimah ni tak minta tuan-tuan, tiap tahun nak minta, tiap tahun nak minta, tak ada. Jadi kita ada namanya profit centers, tempat-tempat yang kita buat dalam bisnesnya, keuntungan daripadanya masuk dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Kita ada Sabah Physio Rehab Center. Tuan-tuan ada masalah otot-otot, ada masalah pinggang, ada masalah lutut, ada masalah sendi, ada masalah slip disc, ada masalah stroke, baru kena stroke dan baru nak baik stroke, menjalani proses pembaikan stroke, baru kena heart attack, nak baik kepada heart attack, semua tuan-tuan dan puan, pergilah tempat ini. Tuan-tuan call di Setapak, tempat ini di Setapak, ada 3 pakar di sana yang akan mengelolakannya, dan keuntungan daripada itu masuk dalam tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dapatkan tuan-tuan, dapat perawatan pakar mengenai fisio, pakar mengenai rehabilitasi. Tuan-tuan yang ada masalah-masalah itu, masalah fisio dan sebagainya, bolehlah tuan-tuan dapat hubungi ini. Ada nombor telefonnya, boleh pada appointment terus tuan-tuan puan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, insyaAllah jadi yang ini buku tadi tuan-tuan boleh beli melalui QR code tembak aja tuan-tuan, QR code, atau online, atau sekali tuan-tuan lah
pun nak buat, insya-Allah. Kalau melalui pos online, melalui pos, tuan-tuan, dalam masa 4 hari buku ini sampai melalui pos kepada tuan-tuan, insya-Allah. Cukup cakap itu, tuan-tuan, ya. Allah memberikan kemudahan kepada tuan-tuan, kemudahan kepada saya. Terima kasih kepada masjid, terima kasih kepada kuasa, terima kasih kepada Tuan Imam Tuan Bilal. Doakan saya, tuan-tuan, 76 tahun, tapi Allah bagi sikit kekuatan untuk mengakhirkan hayat, menyumbang kepada umat Muhammad, menyumbang kepada agama Allah, menyumbang kepada menjadikan insan-insan di permukaan bumi ini disayangi, dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyediakan satu ruang besar kepada umat mati dalam husnul khatimah dengan kami mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah secara wakaf di tanah 7 ekar di Kampung Lembu, Mungkin Mempaka, Bentung, Pahang Darul Makmur. InsyaAllah Allah memberikan kekuatan dan Allah akan sampaikan hajat saya, hajat tuan-tuan dan hajat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wal walidina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau majlis ini merupakan majlis pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa ayah dan ibu kami, wahai Allah. Ampunkan dosa abang kakak dan adik-adik kami. Ampunkan dosa istri kami dan suami kami. Ampunkan dosa anak-anak kami dan jiran tetangga kami dan sahabat-sahabat kami, wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan majlis untuk mempercambahkan iman, menambahkan iman, cambahkan iman kami, wahai Allah. Cambahkan iman kami, wahai Allah. Cambahkan iman kami, wahai Allah. Kami nak mati membawa iman, wahai Allah. Kami nak tua membawa iman, wahai Allah. Kami nak nazar dalam iman, wahai Allah. Kami berada sakral maut dalam iman, wahai Allah. Dicabut nyawa kami dengan iman, wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan taubat, bertaubat kepada Engkau, wahai Allah. Terimalah taubat kami, wahai Allah. Kami bertaubat kepada dosa-dosa kami, wahai Allah. Terimalah taubat kami, wahai Allah. Terimalah taubat kami, wahai Allah. Terimalah taubat kami, wahai Allah. Kalau majlis ini merupakan satu majlis untuk memperkuatkan keyakinan kami kepada Engkau, membina kasih sayang kami kepada Engkau dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, binalah jembatan kasih sayang yang ampuh antara kami dengan Engkau sebagai Khalik. Kami adalah makhluk Engkau, ya Allah. Sayangilah kami, cintailah kami, wahai Allah. Kami sayang Nabi Muhammad. Kami rindu Nabi Muhammad, wahai Allah. Kami rindu Nabi-Mu, wahai Allah. Kami rindu Nabi-Mu, wahai Allah. Kami rindu Nabi Muhammad, wahai Allah. Temukanlah kami nanti dengan Nabi Muhammad. Dapatkah kami syafaat Nabi Muhammad, wahai Allah. Izinkan kami meminum telaga Kautsar bersama Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau majlis ini dapat mengukir bahawa kami menjadi ahli syurga, syurgakan kami, wahai Allah. Syurgakan istri kami dan suami kami, wahai Allah. Syurgakan anak laki-laki kami, anak perempuan kami, wahai Allah. Syurgakan jiran tetangga dan sahabat adik kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ambillah sebagian daripada pahala kami hadir pada malam ini. Engkau berikan, sedekahkan pagi ini kepada roh ibu dan ayah yang berada di alam barzah. Damaikan ibu dan ayah kami di alam barzah, ya Allah. Damaikan ibu dan ayah kami di alam barzah, ya Allah. Damaikan ibu dan ayah kami di alam barzah, ya Allah. Akhirnya, ya Allah, beri kemenangan segera kepada teman-teman di Palestin dan di Gaza. Beri kemenangan segera kepada teman-teman kami di Palestin dan di Gaza. Datangkan malaikat yang pernah membantu dalam peperangan Badar. Malaikat itu membantu mereka, wahai Allah. Hapuskan Israel, wahai Allah. Hapuskan Yahudi, wahai Allah. Hapuskan Israel, hapuskan Yahudi, hapuskan Zionis, wahai Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Wassallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Besok pukul 3.45 harapan saya tuan-tuan akan berada di surau Ar-Rahman bersama istri, bersama anak, bersama suami, bersama adik, abang dan kakak dan sebagainya. Mari kita raihkan Allah, raihkan Nabi Muhammad besok pukul 3.45 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.